Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam suratun Nisa, surah yang keempat pada ayat 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billah wal yaumil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Shadaqallahul azim. An-Nisa ayat 59. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah, dalam masa yang sama taatlah kamu kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada pemimpin dari kalangan kamu. Maka apabila kamu bertelingkah di dalam sesuatu perkara, kembalilah kamu merujuk pada Allah, yakni Al-Quran, rujuk pada Rasul dalam masa yang sama, yakni sunnah ataupun hadis. Sekiranya kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu adalah lebih baik dan lebih elok kesudahannya. Jadi pada pagi yang mulia ni, cuma saya sakit kepala sikit lah. Pada pagi ini insya-Allah saya berhasrat untuk membahaskan tajuk ketaatan dalam Islam. Maksud saya ni adalah sejauh mana kita perlu mentaati, sama ada ibu, bapa ataupun pemimpin. Sejauh mana? Adakah kita wajib mentaati mereka 100%? Saya ingin merujuk kitab tafsir Fi Zilalil Quran Syed Qutb. Beliau menghuraikan dalam ayat yang saya baca tadi, kita ulang semula dari segi makna saja. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul dan kepada pemimpin dari kalangan kamu. Cuba dengar elok. Perkataan taat, kata Syed Qutb, hanya disandarkan kepada perkataan Allah dan Rasul sahaja. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu pada Allah dan taatlah kamu pada Rasul. Bermakna ketaatan kepada Allah dan Rasul adalah taat mutlak, 100%. Suka tak suka, wajib kena taat kepada Allah dan Rasul. Kemudian perkataan ulil amri, dan disebut dan kepada pemimpin dari kalangan kamu. Perkataan pemimpin, Allah tidak sandarkan perkataan taat. Ini hujah dia. Jadi mengikut tafsiran Syed Qutb rahimahullahu ta'ala, oleh kerana tidak disandarkan perkataan taat kepada pemimpin, jelas ketaatan mutlak hanya pada Allah dan Rasul. Pemimpin tidak mutlak, ibu bapa tidak mutlak. Nanti saya kemukakan dalil Quran. Boleh? InsyaAllah.
Pagi ni nak pergi tahnik pula. Kita tengok satu persatu. Jadi kita baca hadis dulu untuk menguatkan hujah sejauh mana ketaatan kita kepada makhluk yang bernama ibu ataupun bapa ataupun pemimpin. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatillahi azza wa jal. Hadis riwayat Imam Ahmad. Selalunya kita dengar la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Itu kalau tak salah saya riwayat Al-Baihaqi. Tetapi yang Imam Ahmad ni disahkan sahih. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatillahi azza wa jal. Tidak ada kepatuhan, ketaatan kepada makhluk. Yakni dalam kita menderhakai Allah, tak boleh kita taat, tak boleh kita patuh kepada sesuatu arahan, suruhan yang menyebabkan kita derhaka kepada Allah. Hadis riwayat Imam Ahmad. Nanti ada contohlah. Yang kedua, hadis riwayat Imam Muslim, sahih. Apa yang disebut? Innamat ta'atu fil ma'rufi. Ini juga dalil yang diguna pakai oleh Syed Qutb dalam kitab tafsir beliau. Sesungguhnya ketaatan itu hanya dalam perkara-perkara ma'ruf. Apa dia ma'ruf? Ma'ruf ni kita rujuk kitab ni. Ada. Dia bahas ayat Ali Imran 104 ni Arab Saudi. Ma'ruf, segala perbuatan yang mendekatkan kita kepada Allah. Itu ma'ruf. Kalau ibu atau bapa atau pemimpin mengarahkan kita melakukan sesuatu dan amalan itu dapat mendekatkan kita kepada Allah, itu kita kena patuh. Innama ta'atu fil ma'rufi. Sesungguhnya ketaatan itu hanya dalam perkara ma'ruf. Amalan-amalan, tindakan-tindakan yang dapat mendekatkan kita kepada Allah. Boleh? Assalamualaikum. Waalaikumsalam semua. Baik. Kemudian saya nak buat contoh lah. Sepotong ayat Al-Quran. Ayat ini turun dikaitkan dengan Sa'ad Abi Waqqas. Sa'ad Abi Waqqas. Sejarah menyatakan ibu beliau Sa'ad Abi Waqqas salah seorang sahabat yang dijanji syurga. Semua 10. Syarilun tak termasuk dalam 10 tu. Tuan-tuan ketawa. Tuan-tuan pun sama, kita serupa. Kan? Tapi kita perlu berusaha untuk mendapatkan syurga Allah, insya-Allah. Jadi turun ayat ini dikaitkan dengan peristiwa emak dia, ibu dia. Ibu dia masih musyrik, kafir lah kita kata. Dia telah memeluk agama Islam. Jadi sejarah menyatakan dia selalu berulang-alik menziarahi ibunya yang belum Islam, yang kafir tu. Hubungan sebagai seorang anak dengan ibu ni tak boleh diputuskan. Cumanya tiap kali dia pergi, dia terperanjat sebab ibu dia tidak makan, tidak minum, mogok lapar. Kenapa ibu berbuat demikian? Dia kata, selagi kamu tidak kembali
kepada ajaran nenek moyang kita, aku tidak akan makan dan tidak akan minum. Berat tu. Tetapi Sa'ad Abi Waqqas tetap mempertahankan akidah Islam dia. Dia tetap menghormati ibunya, tetapi dia tidak mengikut kehendak ibu dia. Adakah dia seorang anak yang durhaka? Anak durhaka ni yang saya ingat dua ya. Satu anak Kusazali, yang kedua si Tanggang. Gatal kepala dah, ada uban apa. Dua tu anak durhaka. Ini sahabat Nabi yang mulia yang dijanji syurga. Masya Allah. Dia tetap mempertahankan keislamannya. Dia cakap baik-baik, tak apalah ibu, terpulanglah kepada ibu. Ibu tak mau makan, tetapi saya tetap dengan Islam. Masya Allah. Kita baca ayat dia. Ayat ni saya jarang-jarang baca tu, tak ubah ingat ni. Jadi kita insya-Allah kita tengok. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Al-Ankabut ayat ke-8. Surah ke-29 ayat ke-8. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa wassaynal insana biwalidayhi husna wa in jahadaka litusyrika bima laysa laka bihi 'ilm fala tuti'huma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Maksudnya, dan kami wajibkan kepada manusia agar berbuat kebaikan kepada kedua orang tuanya. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukanku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu pengetahuan tentang itu, maka janganlah engkau patuhi keduanya. Fala tuti'huma. Allah melarang jangan taat kepada kedua ibu bapa sekiranya ibu bapa itu menyuruh kita, memberi arahan yang menyalahi syariat Islam. Hanya kepadaku tempat kembali kalian, dan akan kuberitakan pada kalian kamu semua apa yang telah kamu kerjakan. Itu segi makna. Huraian tuan-tuan dan puan-puan dengar. Ya. Dia kata di sini ayat ini sebab turun ayat. Ya. Ayat ini turun ketika Ummu Sa'ad bin Abi Waqqas mengetahui bahawa puteranya telah beriman. Dia dah masuk Islam. Dia bersumpah mogok makan dan minum hingga mati atau puteranya kembali menjadi kafir. Lalu turunlah ayat ini. Huraian ayat, cuba dengar. Kami perintahkan kepada setiap manusia supaya berbuat baik kepada kedua orang tua dengan mentaati, berbakti dan belas kasihan kepada mereka. Okey. Jika keduanya berusaha mengarahkannya pada syirik atau benda-benda yang menyalahi syariat Islam, mereka menuntut perbuatan itu padahal tidak ada bukti ilmiah yang menunjukkan bahawa itu adalah ilah, mempersekutukan Allah, maka janganlah mematuhi keduanya dalam hal ini. Sebab tiada ketaatan kepada makhluk dalam kemaksiatan kepada Khaliq yang saya baca. La ta'ata li makhluqin fi maksiatillahi azza wa jal. Hadis riwayat Imam Ahmad. Ini dia. Huraian dia saya kait dengan hadis. Takkan cerai lagi kot. Cakap ada sandaran. Kan? Tengok dia kata lagi di sini, segala kemaksiatan diidentitikan dengan syirik, maka tidak ada ketaatan dalam hal itu. Jadi ingat, apa yang bercanggah dengan ajaran Islam, sesuatu arahan yang bercanggah dengan ajaran Islam, tak wajib dipatuhi. Nanti kita cerita yang lain pula. Tadi Sa'ad Abi Waqqas, akhirnya dia berulang alik, dia tengok ibu dia hari kedua masih tak makan, hari ketiga pun tak makan. Allahu Akbar. Hari keempat dia pergi tengok, dah makan pun, kena roti nan, siap dengan dal, apa nama tu, ayam tanduri, kau punya,
tak tahan lah dia pun. Tu cerita dia. Tapi inilah sifat seorang anak yang baik. Walaupun akidah, di segi akidah berbeza, tetapi hubungan seorang anak dan ibu tidak diputuskan. Beliau tidak taat kepada ajakan atau suruhan ibunya. Walaupun kita pernah dengar hadis ditanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara ibu dan bapa, siapa yang wajib aku patuhi? Nabi jawab, ibu. Dia tak puas hati lagi, tanya lagi. Ibu juga jawapan. Dia tanya lagi. Ibu juga jawapan. Dia tanya kali ketiga, baru Nabi jawab, bapa. Kalau dia tanya sekali lagi, kalau saya ada, kalau bapa tanya apa banyak-banyak. 3 kali ibu, sekali bapa. Ibu, sebab kena tengok ayat tadilah. Di antaranya dalam surah Al-Aqaf, bagaimana seorang wanita, seorang ibu mengandung selama 9 bulan. Patut sangat mereka wajib dilebihkan daripada bapa. Maksudnya tak boleh buat kurang hajar juga dengan bapa kita. Kalau tak ada bapa, takkan nak dapat anak kita. Ya, kita tak mustahil. Nabi Adam lahir tanpa ibu dan bapa, betul. Nabi Isa ada ibu, tak ada bapa. Semua tu tak mustahil bagi Allah. Tapi logiknya kita hari ini, ada ibu, ada bapa. Maka dalam ayat kita baca tadi, berbuat baiklah kepada kedua-dua mereka, kecuali arahan suruhan yang menyalahi syariat. Tidak ada kepatuhan, fala tuti'huma, maka jangan kamu taat kepada kedua-dua mereka. Okey? Habis. Contoh yang kedua, pemimpin. Kita nak lihat pula sejauh mana kewajipan mentaati pemimpin. Saya dah sebut hampir 10 hari yang lalu, kisah 7 orang pemuda, anak orang bangsawan di Rom. Pemerintahnya, pemimpinnya bernama Diqianus, seorang raja yang zalim yang mengajak rakyat jelata mempersekutukan Allah. Maka dalam program tersebut diberi arahan supaya semua rakyat jelata melakukan perkara-perkara yang menyalahi syariat. Maka 7 orang pemuda ini, anak orang bangsawan, meninggalkan majlis tersebut. Mereka engkar, mereka tak nak ikut arahan pemerintah. Seorang demi seorang masuk ke dalam gua. Akhirnya Allah tidurkan mereka selama 309 tahun. Sila rajak suratul Kahfi, bermula ayat 9 hingga 25. Panjang. Suratul Kahfi surah ke-18. Ada 110 ayat. Ayat yang dikaitkan dengan kisah 7 orang pemuda ini, bermula ayat 9 hingga 25. Saya nak baca sepotong saja ayat ke-13. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Sesungguhnya mereka ini, kata Allah Subhanahu wa taala, adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Allah. Diarahkan menyembah berhala, no way. Absurd, tak masuk akal. Nak sembah patung boleh buat apa? Tapi tolong, jangan kita katakan perkara-perkara ini pada sahabat-sahabat yang bukan Islam. Ini dilarang. Jangan hina. Kita bercakap sama-sama kita aja. Jadi mereka engkar terhadap arahan pemimpin yang bernama Diqianus. Allah nak selamatkan akidah mereka dan jasad mereka. Allah tidurkan mereka selama 309 tahun.
Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman dengan Allah, lalu Allah tambahkan petunjuk pada mereka. Bila dibangkitkan semula, mereka hidup di zaman yang lain. Boleh bayang kalau orang meninggal dunia tahun 1960 kemudian dibangkitkan semula sekarang, dia tengok menatang ni, orang Kedah kata menatang ni benda boleh bercakap, saya ingat dia mati semula. Dia kata ni tak masuk akal, ni apa cerita ni, belah hantu raya apa, dia kata. Jadi bila pergi ke pasar, wang yang mereka miliki sudah tidak laku, tidak sah diperlakukan. Tapi apa dia? Apa pengajaran? Mereka hanya beriman pada Allah. Mereka tidak akan mempersekutukan Allah. Mereka tidak taat kepada pemimpin. Ini di antara dalil. Okey, dalil kedua. Kisah Nabi Ibrahim alaihi salam. Minta maaf lah, kepala denyut-denyut sikit. Pagi tadi dia ingat ke ada kawar, tahu kawar? Orang Kedah kata kawar. Bunyi seret-seret kat rumah tu. Saya pun terjaga, bangun terus tengok tak ada benda pun, kan? Dia agak terawal sikit lah. Baik. Kisah Nabi Ibrahim ini mengikut apa yang diceritakan oleh almarhum tuan guru saya, Tuan Guru Haji Saleh Musa, seorang ulama di negeri Kedah yang telah pulang bertemu dengan Allah. Dalam kuliah tafsir beliau menyatakan pemerintah negeri Babylon, Iraq, bernama Namrud. Namrud. Beliau menyatakan tiap kali dia nak beri rakyat makan, pegawai kerajaan dia, SB dia, akan bertanya terlebih dahulu, siapa Tuhan yang kamu sembah, yang kamu taat? Kesemua rakyat jelata menjawab Namrud. Bila jawab Namrud, dia bagi makan. Bila tiba giliran seorang pemuda, Ibrahim alaihissalam, katanya umur ketika itu 16 tahun katanya, jawapannya berbeza. Jawapannya berbeza. Dia kata Tuhan yang kusembah ialah Allah Subhanahu Wa Taala. SB ni buat laporan lah. Tunggu apa lagi? Tapi bukan bukit aman. Bukit tidak aman. Di belah Iraq. Masuk menghadap, wahai tuanku Namrud, di luar sana ada seorang pemuda. Pemuda yang tidak mengaku tuanku sebagai Tuhan yang berhaknya ditaati, disembah. Lalu Namrud mengarahkan, sila jemput pemuda tersebut masuk menghadap. Lalu ditanya, ringkas cerita, kamukah yang tidak mengaku aku sebagai Tuhan yang berhak disembah? Ya, sayalah tuanku. Kalau kata sultan tu tuanku lah. Kalau presiden, ya sayalah tuan presiden. Jadi siapa Tuhan yang kamu sembah? Dia sebut Allah. Allah yang ku sembah. Namrud ni sombong. Dia tanya pula kepada Nabi Ibrahim, apa yang Tuhan kamu boleh buat? Ibrahim menjawab, Tuhan yang kusembah, Tuhan yang menghidup dan mematikan makhluk. Dia kata, that's simple, very simple, no sweat man, I can do the same thing. Dia pun kata dia boleh menghidup dan mematikan makhluk. Tuhan yang kusembah, kata Ibrahim, menghidup dan mematikan makhluk. Aku boleh buat benda yang sama. Kita baca ayat Quran, kisah dialog perdebatan di antara Nabi Ibrahim dengan pemimpin haprak ni yang bernama Namrud. Alam tara ilal ladzi hajja Ibrahim fi rabbih an
an atahullahul mulk idh qala Ibrahim rabbiyalladzi yuhyi wa yumit qala ana uhyi wa umit qala Ibrahim fa inna Allah ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib fabuhitalladzi kafar wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Ayat 258. Nah, 258 Al-Baqarah. Maksud ayat, tidakkah kamu diberitahu, macam itulah kita terjemah dalam bahasa mudah, ya ini berlaku satu perdebatan di antara seorang hamba yang telah dikurniakan kuasa memerintah, kerajaan Namrud. Nah, ketika mana dia bertanya kepada Ibrahim, apa yang Tuhan kamu boleh buat, atau siapa Tuhan yang kamu sembah? Tuhan yang ku sembah ialah Tuhan yang menghidup dan mematikan makhluk. Maka dia menyatakan, aku boleh buat benda yang sama. Lalu dijemput, diminta kepada pegawai dia mendatangkan 2 banduan, dikeluarkan daripada penjara, masuk menghadap. Yang seorang si A, banduan A, Namrud kata, mulai hari ini aku bebaskan kamu, pulanglah kamu semula ke kampung halaman kamu. Dia kata kat Ibrahim, kamu tengok hidup tu. Yang seorang lagi dia bunuh dengan izin Allah, mati. Kenapa saya guna kalimah izin Allah? Sebab dalam Quran sebut sedemikian. Wa ma kana li nafsin an tamus illa bi idznillah kitaban muajjala. Surah Ali Imran surah ketiga ayat 145. Ingat, sebab musabab kita tak nafi. Demam panas, bagian-bagian mati. Tapi hakikatnya ditakdirkan nak mati macam tu. Kematian berlaku hanya dengan izin Allah. Ada orang yang jatuh, kapal terbang yang dinaiki terhempas, dia hidup sampai hari ini, seorang wanita Czechoslovakia. Nah, ini kita kena faham soal akidah. Jangan duk fikir sangat bab takut nak mati, fikir bekalan nak bawa balik mati. Tak, belum sampai aja tak mati, insya-Allah jangan bimbang. Nah, selagi rezeki kita ada, tak mati. Ini dalil hadis riwayat Ibnu Hibban, lan tamus nafsun hatta tastakmila rizqaha wa ajalaha. Yang bermaksud satu nyawa itu tidak akan mati selagi Allah belum menyempurnakan baginya rezeki dan ajal. Dua benda ni. Kalau rezeki saya masih tersimpan di sisi Allah, katalah contoh, Allah takdirkan Syahril ni lahir sekian-sekian tahun, dia akan meninggal tahun 2100, lambat lagi lah. Peruntukan untuk saya 5,000 kampit beras, contoh kan. Sekarang saya baru makan 3,000, ada baki 2,000 lagi. Kita tahu ke banyak mana? Jadi soal kematian kita tak tahu. Begitu juga ajal, kalau belum sampai tak mati. Jadi sombongnya Namrud, dia nak tunjuk seolah-olah dia ada kuasa, dia memiliki kuasa seperti Tuhan yang disembah oleh Ibrahim, yang seorang dibunuh dengan izin Allah, mati. Tengok apa bezanya Tuhan yang kamu sembah dan aku. Baiklah, Ibrahim kata, Allah yang ku sembah menerbitkan matahari di sebelah timur, dan turun di sebelah barat. Turun di sebelah barat. Kalau Tuanku ini Tuhan, ini dalam ayat saya baca tadi lah, tolong ubah keadaan ini. Terbit sebelah barat, turun sebelah timur. Yang ni dia kata dalam bahasa Inggeris, dia Namrud dumbfounded. Dia tercengang. Dumbfounded.
Macam manalah aku nak jawab ni? Nak tukar keadaan matahari terbit barat turun timur. Dia pun tak tahu nak rujuk kat siapa. Dia pun call number cukup senang ingat, 999. George Bush. Bush, what am I supposed to do now? What's your opinion? Bush kata, that's very simple. Bunuh dia. Finish him off. Oh, lebih kurang macam itulah bahasa Inggeris. Dengan pantas dia dah tak boleh jawab, Nabi Ibrahim ditangkap. Kata guru saya, hampir 2 minggu tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat dihimpun kayu api nak bakar Ibrahim hidup-hidup. Nak bakar Ibrahim hidup-hidup selama 2 minggu. Itu pun kata guru saya, setelah diikat di sebatang tiang, tukang yang nak nyalakan api tadi, kayu api tadi, dari jauh. Boom. Ibrahim kata, sekali ini habislah kamu. Kesombongan Namrud terhadap Allah Ta'ala, terhadap Ibrahim. Tapi yang anehnya, Allah tunjuk tanda-tanda kekuasaan Allah kepada pemimpin haprak ni. Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Di bawah Allah tunjuk. Surah Al-Anbiya, surah ke-21 ayat 69. Allah perintahkan makhluk ciptaan Allah ini api. Semua kita ni ciptaan Allah. The whole universe belongs to Almighty, Allah Almighty. Api, jadikanlah diri kamu sejuk dan selamatkan Ibrahim, kekasih Allah, Khalil Allah, kawan Allah. Namrud tengok with his own eyes. Terbeliak biji mata. Tak hangus. Ni kita kena percaya ni. Al-Anbiya ayat 69. Allah hantar. Allah tidak utus coronavirus. Allah baru hantar seekor nyamuk putih. Nyamuk putih datang terbang, lalu nyamuk tersebut dia menggigit atau menyengat tentera-tentera Namrud, seorang demi seorang jatuh mati, tuan-tuan. Ketika Namrud melihat keadaan sedemikian, beliau lari pulang ke istana. Tadi mungkin kat dewan kot, ditutup tingkap pintu semua, selamat aku. Ketika dia mendongak ke atas siling istana dia, dia melihat nyamuk putih tersebut sudah berada di dalam istana dia. Ketika dia mendongak, itulah Allah perintahkan, kata guru saya, nyamuk putih tersebut diarahkan oleh Allah supaya terbang dan masuk ke dalam lubang hidung Namrud, lalu disengat atau digigit, matilah Namrud. Kebetulan, rupanya kebetulan lubang hidung Namrud ni macam Ahmad Nisfu. Walaupun rupamu tidak ku kenal, tetapi lubang hidungmu menjadi pujaan hatiku. Kat! Apa yang kau merepek ni, syaitan? Takkan tuan-tuan tak tengok seniman bujang lapuk? Saya pun tengok. nak bagi hilang stres sekali-sekali, bukan salah. Jangan lara tengok TV, tengok video sampai tak solat. Solat awal waktu. Tapi itulah kita nak ajak, sebagaimana ada suggestion kepada the present government, supaya cerita-cerita waktu maghrib ni jangan ada cerita yang menarik. Selalu time itulah drama. Dah pula tu episod terakhir pula, Allahumma jadi kalau boleh Menteri Agama lah sarankan, kan? Saya hanya boleh bercakap je. Kawan-kawan cakap ni walaupun tak laku, kalau didengar mungkin laku, insya-Allah.
tukar sikit lah. Kita jadikan Malaysia lebih Islamik, tetapi dengan tidak jeopardize, tidak mengurangkan ataupun apa Melayu kata jeopardize, tidak menghakiskan yang ini hak orang bukan Islam. Itu kita kena ingat. Hak mereka tidak boleh dinafikan. Dia tanya lubang hidung ke lubang telinga Ustaz? Kata guru saya lubang hidung. Kalau awak pernah dengar lubang telinga tu, kira betul lah tu. Kan? Dia banyak versi benda-benda ni. Baik. Akhirnya dia juga meninggal dunia. Nampak tuan-tuan? Dia pun meninggal dunia. Habis. Kadar tu lah. Kesombongan Namrud. Tetapi apa yang kita nak bawa pada hari ini, Nabi Ibrahim AS tidak seperti rakyat yang lain. Beliau engkar terhadap pemimpin beliau. Biar aku tak makan sudah. Kalau kita tak cerita seorang lagi pun tak lengkap untuk mengakhiri secara ringkas. Nak pergi tahnik pula ni. Fir'aun. Faqala ana rabbukumul a'la. An-Nazi'at dalam juzuk Amma surah ke-79 ayat 24 insya-Allah. Kalau tak betul tuan-tuan carilah, saya malah nak rujuk. Dia mendabik dada. Aku adalah Tuhan pentadbir bumi Mesir ini, kata Firaun. Lalu dikumpul rakyat jelata. Wa nada Fir'aun fi qaumihi qala ya qaumi alaysa li mulku Misra wa hadhihi al-anhar tajri min tahti afala tubsirun. Surah ke-43 Az-Zukhruf ayat 51. Lalu Fir'aun menyeru kaumnya, rakyat jelatanya. Dia mula nak kencing rakyat jelata lah ni, ayat ni. Wahai kaumku, tidakkah bumi Mesir ini di bawah pemerintahan aku? Air sungai mengalir di bawah istanaku? Begitulah. Apakah kamu tidak melihat? Takkan kamu nak menyokong, nak beriman kepada orang seperti Musa ni? Tapi kisah asal usul Musa memang unik lah. Kita ni, saya ingin peringatkan, jangan lawan Allah lah. Allah punya perancangan is much better than what we plan, what we prepare, apa saja. Allah lagi hebat. Bila dia dapat maklumat mimpi yang menggerunkan Firaun, dia panggil nujum 4 belalang ke istana. Nujum 4 belalang pun minta air semangkuk. Dia kacau-kacau, Masya Allah. Dia kata kat Firaun, mengikut amalan patik, mimpi tuanku itu, mana tuanku akan kehilangan kekuasaan kerana bumi Mesir akan melahirkan seorang lelaki, bayi lelaki, dan dialah yang akan memusnahkan kerajaan dan kedudukan tuanku. Wah, dengar tu dia bagi arahan. Yang ni kena tengok dalam surah Al-Qasas, ayat 4 dengan 11. Surah Al-Qasas surah ke-28. Bagaimana Allah selamatkan Musa. Ibu dia hanyutkan dia dalam peti, dan peti itu sampai di permukaan pintu istana Firaun. Bila sampai tengok bayi lelaki, dia terus nak bunuh. Zalim pemimpin ni. Dia dah bagi arahan keluar sekela dah, surat perkelilingan. Anak perempuan saya yang boleh dibiarkan hidup, lelaki jangan bunuh. Lelaki inilah yang akan menyebabkan aku hilang segala-galanya. Lalu datang isteri Firaun, Asyah, memujuk. Asyah panggil Firaun apa dia? Kalau tuan-tuan dan perempuan tahu, bangun.
bangun, bangun, bukan bangun, bangun. Tak ketawa pun. Rusdan tak ketawa. Kan? Memandangkan kita pun tak ada anak lelaki. Apa kata yang ni kita ambil? Fir'aun pun biasalah orang lelaki dipujuk, dirayu, cerai. Nah, tuan-tuan lah, bukan saya. Tambah yang takut bini lagi cerai. Kan? Kan? Nah. Rupa-rupanya tu Fir'aun ni ganas-ganas dia, zalim-zalim dia, dengan isteri cerai juga. Nah, takut bini juga. Jadi sesiapa yang takut bini tu kemungkinan keturunan Fir'aun lah tu. Saya tak takut bini, tapi bini saya menakutkan saya. Kan? Cerita gitu. Nah, jadi kesimpulan, bila Fir'aun menghimpunkan rakyat jelata, dia pun mula bagi pidato, fastakhaffa qaumahu fa'ata'u innahum kanu qauman fasiqin. Setelah dia berpidato menyatakan dialah Tuhan pentadbir bumi Mesir ini, dengan ucapan pidato yang menarik itu, akhirnya seluruh rakyat jelata terperangkap dengan ucapan dia. Kesemua mereka taat kepada Fir'aun. Apa saja Fir'aun suruh, semua buat. Ini satu kesalahan. Kita sudahi dengan ayat ini insya-Allah. Nah, dengar baik-baik. Kalau arahan itu tidak betul, tidak wajib dipatuhi. Ila Fir'aun wa malaihi fattaba'u amra fir'auna birashid yaqdumu qaumahu yaumal qiyamah fa awradahumun nar wa bi'sal wirdul mawrud wa usbi'u fi hadhihi la'nah wa yaumal qiyamah bi'sal rifdul marfud. Surah Hud ayat 97 hingga 99 untuk mengakhiri. Cuma saya tak sempat nak sebut sebab ada orang tunggu saya, minta maaf. Isteri Fir'aun sendiri tidak taat kepada dia. Tidak menyokong Fir'aun. Nabi Musa juga tidak menyokong tindakan-tindakan kaum Qibti yang zalim. Ini ada ayat Quran. At-Tahrim 11, kisah kisah Asia, dan Al-Qasas ayat 17, kisah bagaimana Nabi Musa AS menyatakan, aku tidak akan menjadi penyokong pada golongan yang berdosa, golongan yang bersalah. Kita dengar ayat ni, dengar baik-baik untuk mengakhiri. Kepada Fir'aun dan kaumnya, lalu kaum Fir'aun menurut perintah Fir'aun, sedang perintahnya itu bukanlah perintah yang betul. Ingat sejauh mana ketaatan kita terhadap ibu bapa pemimpin. Ini di antara ayat. Jangan main taat lah, tak boleh. Ulama pun sama. Ulama sepatutnya dijadikan sebagai tempat consultation. Pemimpin consult. If I do this, is it okay with the Islamic laws, Islamic rules? Kepada Fir'aun dan kaumnya, lalu kaum Fir'aun menurut perintah Fir'aun, sedang perintahnya itu bukanlah perintah yang betul. Fir'aun akan mengetuai kaumnya pada hari kiamat, kemudian tetaplah ia akan membawa mereka masuk ke neraka, dan seburuk-buruk tempat yang dimasuki ialah neraka, dan mereka diiringi oleh laknat yang tidak putus-putus di dunia ini, dan pada hari kiamat sebenarnya laknat itu adalah seburuk-buruk pemberian yang diberikan. Tuan-tuan faham tak ni? Inilah hujah yang paling sejauh mana kita boleh mentaati ibu, bapa ataupun pemimpin. Yang baik, yang ma'ruf, kita sokong. Tak salah. Ada pula, kita sokong benda baik. Kalau the present government, kerajaan hari ini, kalau buat benda yang tak betul, kita tak sokong. Yang betul, kita sokong. Sama agak yang dulu tu. Hak dulu tu lah. Pak kata harapan, sebutlah sikit. Bukan kata tak ada yang baik, ada. Hak baik, kita tak oppose, kita tak lawan, kita tak tentang. Hak tak betul, kita tak akan ikut.
Dalam Islam semalam saya dah baca dah, kita ada guideline Al-Quran. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolong kamu. Dalam perkara baik, kebaikan dan peningkatan ketakwaan. Jangan kamu tolong menolong dalam perkara dosa dan permusuhan. Kita adakan konspirasi, kita terlibat dengan konspirasi. Itu tak betul. Nah, ini kesudahan. Dilaknat di dunia, laknat sampai ke akhirat, bermakna tak akan masuk syurga. Fir'aun pun masuk neraka, pengikut-pengikut yang setia juga akan sama-sama menyertai dia. Nah, cerita begitu boleh faham tuan-tuan? Sejauh mana ketaatan, kepatuhan kita pada makhluk. Arahan tak betul, no way. Arah yang betul, insya-Allah kita ikut. Sebab tu kita doa banyak-banyak, mudah-mudahan Tan Sri Muhyiddin Yassin pertamanya diberi kekuatan oleh Allah, diberi taufik, pertolongan agar beliau dapat meletakkan Islam sebagai agenda utama dan dengan tidak mengabaikan kehendak ataupun hak-hak orang bukan Islam. Diberi taufik, diberi kesihatan untuk terus mentadbir mengurus negara kita dengan baik. Mudah-mudahan kita semua akan mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kita berdoalah moga-moga kerajaan yang ada ni benar-benar menjadikan Islam, Al-Quran, As-Sunnah sebagai panduan di dalam pentadbiran pemerintahan mereka, insya-Allah. Ya, jadi sekadar itulah. Sekali lagi yang berminat ni, ya, Aku dan Quran belajar. InsyaAllah saya mungkin 26 hari bulan 4 ni ada seorang sahabat minta saya mempromosikan kelas Al-Quran beliau. InsyaAllah 26/4, yang ni bulan Ramadan, dan 2 slot lah. Dia kata dia akan taja sekolah ni untuk tolong mempromosikan online kelas Al-Quran. Belajarlah tuan-tuan, ya. Jangan bagi alasan tua lah. Sebenarnya kesungguhan. When there's a will, there's a way. Di mana ada kemahuan, di situ ada kejayaan, ada jalan. Jadi yang menyumbang, terima kasih. Yang belum menyumbang, you know what to do. InsyaAllah tolong bantulah kami. Bulan ni nak kena bayar gaji saja hampir 70,000. 1 sen pun saya tak keluar pergi mana, 1 sen pun tak dapat. Harap melalui ceramah ni lah, alhamdulillah, yang dengar ni lah yang banyak menyokong, yang menyumbang melalui banking internet banking. Terima kasih. Moga-moga kita dipertemukan lagi. Saya memohon keampunan pada Allah Subhanahu wa taala. Saya bukan tuan guru, saya bukan tok guru, saya bukan mufti, saya bukan ulama, saya hanya pendakwah biasa-biasa aja. Ya? Segala kesilapan saya memohon keampunan pada Allah dan juga kemaafan pada tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal ladzim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh